Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan para penonton, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dikasihi sekalian yang berada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu pada hari ini, hari Selasa pagi, dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya doakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesejahteraan, kesihatan kepada anda semua dan semoga kita sentiasa dipermudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Ibu ayah yang sedang menonton ini boleh tak dengar saya cakap ni? Boleh kasih feedback sikit dengan komen sama ada suara saya jelas ataupun tidak. Tak ada apa-apa pun. Oh, sabar. Okey. Jadi bertemu kita pada hari ini pada bulan Syaban yang minggu terakhir sebelum kita memasuki bulan Ramadan pada hari Jumaat insya-Allah, dan pada hari Khamis kita akan mulakan malam solat sunat tarawih secara sendirian di rumah ataupun secara berjemaah. Ala kulli hal, sebagai orang beriman, ucapan kita yang harus kita basahi ialah alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Keadaan kita tengah suka ataupun tengah duka. Itulah sikap kita sebagai orang beriman, menerima takdirnya, qada dan qadar. Kita menerima apa yang ditentukan Allah SWT ke atas kita, insya-Allah. Baik, sudah bersedia semua tuan-tuan dan puan untuk kita mulakan kelas santapan pagi pada hari ini. Seperti biasa, santapan pagi, santapan rohani dan begitu juga santapan ilmu, santapan mindah. Kita mulakan dengan pembacaan surah Al-Fatihah, Ummul Kitab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita kefahaman tentang agama dan dipermudahkan amalan, diperbanyakkan ilmu dan dipermudahkan amalan dan diberikan kekuatan, dijauhkan daripada bahaya, bala, bencana dan sebagainya. Ala hadhihi wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kita sambung kuliah santapan pagi pada hari ini. Seperti biasa, mulakan santapan rohani kita dengan zikrullah, dengan kita berzikir munajat. Mudah-mudahan pagi kita membawa keberkatan dan mengundang rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan dengan seperti biasa Asmaullah Al-Husna, boleh? Kalau ada apa-apa nak minta doa selamat, boleh tulis di ruang komen, insya-Allah. Seperti biasalah, doa selamat pada akhir. Bismillahirrahmanirrahim. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت
الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجب الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Okay, mari kita baca zikir munajat dengan istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الله 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 يا الله 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 الله الله
Ya Allah, 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 Ya Allah, 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 Ya Allah, 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 Ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya dzal jalali wal ikram, يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو السميع العليم. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو السميع العليم. Mari kita doa selawat syifa. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada bala penyakit, dan begitu juga kita doakan mudah-mudahan bagi yang sedang sakit diberi kesihatan dengan keberkatan doa selawat syifa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad
طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dikasihi? Kita bertemu sekali lagi pada Selasa pagi. Mudah-mudahan semua sihat walafiat. Baiklah, selesai sudah kita zikir munajat sebagai santapan rohani kita. Dan seterusnya kita akan santapan ilmu. Kita akan santapan ilmu ataupun santapan minda dululah. Apa cerita pada minggu ini? Pada minggu ini ataupun hari-hari sebelum ini, seperti mana kita tahu berita tentang updates manusia-manusia ataupun orang-orang yang kena jangkitan COVID-19 semakin hari semakin tingkat jumlah dan kebanyakan pada semalam 1,000 lebih itu pekerja-pekerja Bangladeshi kita, foreign workers, di mana kita doakanlah semoga semuanya diberikan kesembuhan segera, semoga semuanya diberikan kesihatan yang di mana mengganggulah keselamatan mereka, kesihatan mereka, terutama sekali perasaan mereka. Kita doa mudah-mudahan Allah berikan ketenangan kepada mereka, insya-Allah. Sama-sama kita sebagai umat manusia mendoakan yang baik-baik dan berbual yang baik-baik. Kita dah nak masuk bulan puasa, puasalah mulut kita, jari jemari kita dan sebagainya. Baiklah, kita langsung ke santapan ilmu pada hari ini. Kita ambil istifadah daripada nasihat-nasihat berkenaan dengan puasa lah. Kita nak dekat bulan Ramadan, maka kita ambil wasiat dan juga nasihat daripada para ulama kita, para habaib kita. Mudah-mudahan nasihat-nasihat dan wasiat mereka dapat menusuk kalbu kita dan menjadikan diri kita ini bersedia untuk menerima bulan Ramadan. Bagaimana kita nak menerima bulan Ramadan? Saya mulakan dengan perkongsian daripada saya. Bagaimana kita nak mulakan bulan Ramadan? Bagaimana kita nak menerima Ramadan? Yang pertama, kita nak menerima Ramadan ni mesti ada kesedaran. Kita mesti tahu dan mesti sedar yang bulan Ramadan ini bulan yang hebat, istimewa. Dia lain daripada bulan yang lain. Sebab itu kata Nabi, Ramadan Sayyidus Syuhur. Bulan Ramadan itu adalah penghulu bagi semua bulan. Kalau dalam seminggu, tuan-tuan, penghulu bagi satu minggu, bagi segala hari apa dia? Hari Jumaat. Hari Jumaat itu Sayyidul Ayyam. Dia merupakan penghulu bagi satu minggu. Jadi kalau penghulu bagi satu tahun, bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu kenapa berbeza dengan bulan-bulan yang lain? Kerana bulan Ramadan telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan anugerah istimewa kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena lihat Ramadan ini bak hadiah yang istimewa daripada Allah yang tidak diberikan umat-umat sebelum kita. Yang di mana kalau kita bertemu Ramadan, kita sebenarnya diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki diri kita, untuk tambah amalan kita. Jadi itu adalah satu hadiah daripada Allah kepada kita. Once kalau kita bertemu Ramadan, walaupun satu hari kita hidup jumpa Ramadan, maka setiap satu saat itu satu saat dalam bulan Ramadan lebih baik daripada beribu-ribu waktu di luar Ramadan. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kelebihan Ramadan, Allah akan menggandakan pahala umatnya.
Allah akan buka pintu syurga seluas-luasnya dan tutup pintu neraka serapat-rapatnya. Maknanya peluang untuk buat baik ni banyak. Dan Allah bantu kita untuk buat baik. Allah bantu kita untuk kita melawani hawa nafsu dan bisikan syaitan dengan ibadah puasa. Sebab itu, kita kalau tak lihat Ramadan ini sebagai satu hadiah, susah kita nak beramal di dalamnya. Kita takut Ramadan kita berlalu hanya gitu sahaja. Kita takut hadiah yang nak diberikan kepada kita ini kita tidak menghargainya. Sebab kalau seseorang itu nak berikan hadiah kepada saudaranya, dia dah nak beri hadiah ni depan-depan mata, tapi kita boleh ambil, kemudian kita tak ucapkan terima kasih, kita tak tengok mata dia pun. Apa perasaan pemberi hadiah tadi? Kita ambil hadiah, tapi kita tak tengok mata dia, kita tak cakap terima kasih, kita buat bodoh, atau kita letak tepi, kita jalan kan? Perasaan orang yang memberi hadiah tu macam mana? Menyesal aku kasih dia dalam hati. Tahu aku kasih orang lain. Lepas tu dalam sunnah juga, orang yang kasih hadiah, dia kena buka depan dia, pakai. Kalau benda lah, kalau makanan, makan depan dia, cakap sedap, Masya Allah, kita menggembirakan orang yang pemberi hadiah. Jadi macam itulah kalau Allah dah berikan hadiah kepada kita, kita jumpa bulan Ramadan, pada Khamis malam tu, maghrib je dah masuk awal Ramadan. Macam mana kita nak menerima hadiahnya dengan sebaiknya? Maka yang pertama ialah untuk kita ada kesedaran. Itu adalah hadiah, itu adalah istimewa, itu adalah anugerah kepada kita. Berapa ramai saudara mara kita, sahabat handai kita yang telah kembali ke rahmatullah. Tak sempat bertemu Ramadan pada tahun ini. Kita ni bila hidup, apakah kita buat bodoh, maghrib gitu sahaja. Ramadan hanya kita puasa sahaja, ikut rutin, ikut adat orang kan. Takut kita ibarat yang tadi tu, orang yang menerima hadiah dengan tak rasa, tak menzahirkan terima kasih dan kesyukuran kepada si pemberi hadiah tadi. Maka yang pertama ada kesedaran. Yang kedua, bagaimana kita nak terima hadiah daripada Allah SWT ialah dengan kita rasakan, menzahirkan sifat kesyukuran pada Allah SWT dengan rendahkan diri dan hati kita. Maknanya masuk dalam bulan Ramadan pada hari Khamis ini, insya-Allah pada maghrib, banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar, banyak-banyak selepas maghrib istighfar banyak, sujud syukur, kita sembahyang maghrib berjemaah bersama keluarga, kita doa, ya Allah Tuhan, terima kasih, syukur kerana bertemu Ramadan pada kali ini dalam keadaan sihat, di rumah bersama keluarga yang sihat, yang walaupun kita dalam keadaan tak boleh pergi solat tarawih di masjid, tetapi Ramadan tetap Ramadan. Ya Allah, Ramadan tetap Ramadan. Tidak sedikit pun mengurangi kehormatan dan kemuliaan Ramadan. Tarawih itu tetap boleh didirikan di dalam rumah. Bahkan mungkin ini adalah mesej daripada Allah supaya kita hidupkan Ramadan di rumah, supaya kita jadikan masjid, rumah kita itu sebagai masjid, mengagungkan nama Allah, mengagungkan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Kita bersifat rahmah kepada ahli keluarga kita. Kita undang rahmah untuk datang ke rumah kita, undang malaikat-malaikat rahmah datang ke rumah kita kan. Kalau biasanya rahmah tu kita cari di masjid waktu Ramadan, rumah itu jarang kita macam jadikan tempat rehat sahaja. Sedangkan rumah itu kalau ikut bahasa Arab, al-maskan, tempat terima ketenangan. Ketenangan itu datang daripada Tuhan, yang dihantar daripada para malaikatnya. Sakinah, itu datang daripada perkataan sakinah, tenang, ketenangan itu. Tempat rahmah juga adalah dalam rumah, atau rumah tu penting kan. Yang menjaga rumah itu adalah ketua keluarga lah, suami dan juga isteri. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, kata Nabi, dan seorang isteri itu dialah pemimpin dalam rumah suaminya. Pemimpin itu maksudnya dialah memastikan bahawa kehidupan rumah tangganya, kehidupan keluarganya teratur, tersusun dan bekerjasama dengan suaminya lah. Suaminya bekerjasama dengan suaminya, bukan bermaksud ketua rumah tu buat kerja rumah semua, bukan. Maksudnya dia dengan suami pastikan bahawa kebajikan rumah sentiasa terpelihara. Si suami pastikan aspek-aspek kerohanian tu sentiasa dihidupkan di dalam rumah dengan solat berjemaah, dengan laungkan azan 5 waktu kalau boleh. Kalau
Kalau tak pun satu waktu, dua waktu, maghrib dan isyak. Kalau tak pun subuh kan, selagi mana ada solat berjemaah di situ, selagi itulah laungkan azan. Jadi perkara-perkara ini kalau kita tunjukkan, persembahkan kepada Allah, tentu sekali yang pemberi hadiah, pemberi anugerah kepada kita ini, mudah-mudahan Allah terimalah. Allah suka dan Allah cinta kepada hamba-hambanya yang menerima hadiahnya. Seperti mana kan sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah cintakan orang yang ambil rukhsah sebagai hadiah. Allah cinta orang yang ambil rukhsah, iaitu ambil kemudahan waktu kesukaran. Seperti mana Allah benci orang melakukan maksiat. Jadi Allah suka kalau orang ambil hadiah. Ni Ramadan hadiah. Allah suka kalau kita ambil hadiah dengan cara yang beradab. Jadi itu yang kedua. Yang pertama kesedaran. Tuan ni ada bunyi lori sampah, dengar tak? Minta maaf lah, lupa nak tutup tingkap. Jadi yang kedua adalah dengan untuk kita rendah diri, kita istighfar, kita insaf pasal kita the lucky ones atau the chosen ones untuk hidup bulan Ramadan tahun ini. Sedangkan ramai lagi mereka-mereka saudara kita yang telah kembali ke rahmatullah. Yang ketiga adalah untuk kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni pun adab. Jadi dia punya hadiah ni datang dari sudut waktu. Maknanya masa yang diberikan kepada kita ni selama 29 hari atau 30 hari Ramadan. Maka adabnya kita menerima hadiah ni adalah untuk, ya Allah, permudahkanlah untuk aku menggunakan hadiah ni dengan sebaiknya. Ya Allah, permudahkanlah aku untuk beramal di dalam bulan Ramadan. Ya Allah, kita mohonlah pada pemberi hadiah tadi, doakan saya ya, terima kasih hadiah ini, doakan saya dan ahli keluarga saya kan, beradab. Jadi kita pun doa, kita ambil hadiah tu daripada Allah, terima Ramadan dengan insaf, dan kita doa, ya Allah, kau permudahkanlah aku untuk beramal sepanjang dalam bulan Ramadan ini. Kau bantulah aku untuk aku jauhkan daripada maksiat. Bantulah aku untuk aku berpuasa zahir dan batin. Kita doa, kita minta pada Allah kerana la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan tiada kuasa melainkan dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita badan sihat walafiat sekalipun, kalau Allah tak izinkan kita puasa, maka kita tak boleh berpuasa. Kita boleh berpuasa ke, kita boleh buat derma, kita boleh amal kebajikan, kita boleh berjalan, bergurau senda dengan suami isteri, dengan anak-anak, semua disebabkan Tuhan lah. Allah berikan kita kekuatan. Kalau kita tak kuat, maka tak dapatlah kita layan keluarga kita dengan sebaiknya. Jadi ini semua adalah peraturan-peraturan hidup lah, adab-adab yang harus kita laksanakan nak terima hadiah istimewa ni, nak terima Ramadan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tiga-tiga tadi rumusannya macam mana kita nak terima Ramadan. Yang pertama, kesedaran bahawa bulan ini agung, mulia. Bila kita ada kesedaran, maknanya kita tahu nak gunakan kesempatan. Once you know, then we can get motivated to beramal. Yang kedua adalah insaf, hati kita kena rendah diri. Yang ketiga, doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa apa Ustaz? Okay, doa tadi dengan percakapan kamu sendirilah, maknanya kamu luahkan. Kan doa itu adalah perbualan hati kita dengan Tuhan. Jadi tak semestinya dengan bahasa Arab. Doa pakai word sendiri dengan bahasa Melayu, rojak pun rojak lah. Janji kita berbual dengan yang memberikan kita hadiah tadi. Ya Allah, sang pemberi hadiah ni, yang menciptakan aku, kau permudahkan urusan aku. Itulah doanya. Kalau tak pun kita boleh doa seperti mana yang kita diajarkan sewaktu bulan Ramadan. Setiap malam kita doa, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Karim. Sebenarnya doa itu pun mengandungi penuh ubudiyah kita pada Allah, sifat perhambaan kita pada Allah. Kita tunjukkan yang kita ni hamba, Tuhan tu Maha Kuasa. Itu maksudnya ubudiyah. Yang kita ni hamba, kita ni lemah, kita banyak kekurangan.
kita perlukan kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa tadi, asyhadu an la ilaha illallah, starting je kita dah mengaku penyaksian bahawa Tuhan tu yang satu, mentadbir semua alam. Semua manusia punya aktiviti suspended sekarang disebabkan makhluknya yang kecil yang kita tak nampak, germs ataupun virus. Allah hantarkan virus, satu dunia aktiviti terberhenti, tergendala, ekonomi semua runtuh jatuh, memang nak kembali kepada Tuhan. Jadi memang Allah SWT itu maha berkuasa. First kita asyhadu an la ilaha illallah, aku nak saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Astaghfirullah, aku mohon keampunan daripadamu ya Allah. Lepas tu doa, nas'alukal jannah, kami mohon padamu ya Allah syurgamu, wa na'udzubika minan nar, dan kami mohonkan dijauhkan daripada api neraka. Allahumma innaka afuun, wahai Tuhan sesungguhnya engkau cintakan, sesungguhnya engkau maha pengampun, tuhibbul afwa, suka dan cinta kepada keampunan, fa'fu anni, maka ampunkanlah dosa-dosa kami. Hebat tu, hebat doa tu. Doa banyak kali selepas solat 5 waktu, buat satu set doa, dan sebelum buka puasa pun doa, kerana orang yang sedang puasa ni sentiasa dipakbulkan doanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baiklah, saya nak ambil kesempatan untuk kongsikan nasihat agama berkenaan dengan puasa dan Ramadan. Mudah-mudahan ada keberkatannya. Saya ambil daripada kitab Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Bermaksud nasihat agama dan wasiat iman daripada Al-Habib Al-Imam Abdullah As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah, wa nafa'ana bihi wa bikum fid darain. Mudah-mudahan kita baca ni ada keberkatan ilmu, keberkatan para ulama kita, dan kita juga ambil keberkatan daripada penterjemah atau pengalih bahasa ke dalam bahasa Melayu oleh ulama kita juga, iaitu As-Sayyid Al-Habib Al-Marhum Ahmad bin Samaid rahimahullah, wa nafa'ana bihi wa bikum fid darain. Mudah-mudahan Allah mengangkat darjat-darjat mereka, para ulama kita yang memberikan sumbangan kepada kita, memberikan nasihat, wasiat, dan terakam di dalam kitab ini untuk kita ambil manfaat, supaya hati kita jadi tenang, supaya hati kita ni dididik, supaya kita lembutkan hati kita yang keras, bersihkan hati kita yang kotor, mudah-mudahan dengan bacaan wasiat-wasiat imam-imam kita, insya-Allah. Baik, bab kelebihan bulan Ramadan. Mengenai kelebihan bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Ramadhanu ila Ramadan wal jum'ah ila jum'ah was salatu ila salah mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Yang bermaksud bulan Ramadan ke bulan Ramadan, hari Jumaat ke hari Jumaat, dan solat ke solat yang lain menjadi penembus dosa. Menembus dosa di antara keduanya selama dijauhi segala dosa besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nampak tuan-tuan? Daripada satu Ramadan ke satu Ramadan yang lain je, once kita jumpa Ramadan, Khamis ini, kalaupun kita tak minta, automatik Allah berikan keampunan dosa. Sebagian ulama kata bukan hari, tetapi kalau kita puasa, maknanya daripada puasa Ramadan ke puasa Ramadan yang lagi satu, once kalau kita puasa, Allah berikan keampunan. Tapi ada juga pandang ulama kata tafsirannya macam gini, kerana rahmah Allah ni luas sangat, bila kita jumpa Ramadan je, automatik kita dah dihapuskan dosa. Subhanallah, ada manusia ni tak payah nak minta, Allah kasih. Ini memang saya dengar daripada ceramah Ustaz Dr. Fatris Bakaram, subhanallah, hafizahullah ta'ala. Dan Allah berikan kesihatan, angkat darjat beliau. Di mana ada nikmat yang kita minta, ada nikmat yang Allah berikan yang kita tak minta. Ada nikmat yang kita minta, dapat. Ada nikmat yang kita tak minta tapi dapat. Nikmat apa? Seperti nikmat bangun pagi, dapat nikmat udara. Ada kita minta malamnya, ya Allah berikanlah esok udara, ya Allah seperti mana kau berikan aku udara pada hari ini. Ya Allah berikanlah aku nafas seperti mana kau berikan nafas malam. Ya Allah besok berikanlah aku degupan jantung, kalau boleh perfect seperti mana yang kau berikan aku hari ini. Tak ada orang minta in detail, tapi bila besok bangun pagi Allah dah kasih automatik. Allah dah kasih udara. Tu nikmat yang kita tak perasan Allah kasih. Jadi sama macam ni, tak mustahil. Rahmat Allah ni luas. Once kalau kita bertemu Ramadan, walaupun kita tak istighfar,
Tapi kita bertemu Ramadan dengan keadaan kita tahu itu adalah bulan istimewa. InsyaAllah Allah berikan keampunan. Allah berikan keampunan dosa-dosa kecil kita. Kerana syaratnya kata Nabi, idza jutunibatil kabair, selagi mana dia tak buat dosa besar. Maksudnya di antara Ramadan tahun lepas dengan Ramadan tahun ini, kalaulah di antaranya tak ada dosa besar, semua dosa kecilnya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali dosa yang terlibat dengan manusia lain. Kalau dosa dengan manusia lain, hutang ke apa, itu kena minta ampun dan maaf daripada orang tersebut. Dan kecuali kalau dosa besar contohnya seperti minum arak, berjudi, main riba, berzina, dosa-dosa besar seperti mengumpat pun dosa besar. Dosa besar pun mengumpat tak perasan kita. Jadi kalau kita istighfar, mengumpat pasal orang lain, minta maaf lah dekat orang tersebut. Subhanallah. Ramadan ke Ramadan, hari Jumaat ke hari Jumaat, dan satu solat ke satu solat yang lain, semua tu kafarah, menyebabkan dosa kita terampun. Sabda baginda Nabi SAW mengenai bulan Ramadan, hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah tetapi diambil sedikit-sedikit oleh Al-Haddad, ialah yang pertama, huwa syahrus sabri, bulan Ramadan ni adalah bulan kesabaran. Wasabru thawabuhu al-jannah, dan kesabaran itu ganjarannya ialah syurga. Masya Allah. Kelebihan bulan Ramadan ialah bulan kesabaran. Kenapa kita bersabar dalam bulan Ramadan? Kerana bulan Ramadan disyariatkan untuk berpuasa. Kenapa kita berpuasa? Kerana perintah Tuhan. Kenapa ada kesabaran dalam berpuasa? Kerana biasanya kita berpuasa, kita sedang menahan daripada syahwat kita yang bergelonjak, yang sentiasa mengarahkan kita untuk buat sesuatu, sama ada baik ataupun jahat. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dorongan itu, dorongan untuk baik. Contohnya diri atau nafsu kita ni terlalu inginkan baca Quran, itu yang baik. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kan. Jadi ada dua. So memang nafsu ni secara semula jadi Allah ciptakan dan Allah letakkan ke dalam setiap diri kita untuk dia bisik-bisik yang jahat kebanyakannya. Sebab tu al-ammaratum bisu', nafsu ammarah. Apa tu Ustaz nafsu ammarah? Nafsu ammarah tu ialah nafsu yang sentiasa memerintahkan kamu. Dia datang daripada perkataan al-amru, amarah, memerintahkan. Ammarah, jadi wazan mubalaghah. Jadi sentiasa memerintahkan. Dari masa ke semasa dia perintahkan kita. Jadi bisikan nafsu kita ni asyik perintahkan nak makan macam tu lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak lapar tapi asyik nak pergi dapur je. Itu pun saya pun kadang-kadang kalah. Satu hari berapa kali tuan-tuan pergi dapur? Kita ziarah Xbox kan, asyik nak buka, nak tengok ada apa nak makan. Tu sebenarnya nafsu al-ammarah, dia memerintahkan kamu, buat ni, buat ni, buat ni. Kita takut kalau kita ni tak kuat, kita akan memperhambakan diri kita kepada nafsu. Sebab tu Nabi Allah katakan, afara'aita man ittaba'a ilahahu hawahu. Hai Rasulullah, tidakkah kamu lihat ada sebagai manusia ni menjadikan hawa nafsu mereka sebagai ilah, sebagai Tuhan. Jadi adanya Ramadan, adanya puasa, Allah kasih kita program untuk kita kawal nafsu. Program ni adalah untuk kita kawal nafsu kita, untuk kita kalahkan nafsu kita, untuk kita lemahkan nafsu kita dengan kelaparan. Kerana nafsu itu akan dikuatkan dengan makan, dengan memakan. Jadi dengan makanan itu dia akan kuat, yuharrik syahwatak. Ini menggerakkan dan mengaktifkan nafsu kita melalui makanan. Dan nafsu ni kalau nak lemahkan mesti melalui kelaparan. Sebab tu ada faedah berlapar. Imam Ghazali ada tulis, Ibn Qayyim ada tulis dan sebagainya. Nanti kita akan bacalah dalam waktu Ramadan faedah berlapar, supaya kita lapar ni, kita semangat, kita kalahkan hawa nafsu. Satu lagi, nafsu ni dikalahkan bukan dengan makan saja, dengan ibadah. Dengan ibadah yang banyak pun akan mengalahkan hawa nafsu. Kerana kita ini ada lagi satu elemen yang Allah bantu kita, elemen malaikat, ilham malaikat. Malaikat ni akan bisikkan kita yang baik-baik, dia akan ilhamkan yang baik-baik. Begitu juga ada nafsu yang mengilhamkan kita baik-baik. Jadi kita buat ketaatan banyak-banyak pun dapat kalahkan nafsu. Seperti mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga para sahabat-sahabat yang lain.
kalau kita baca even dalam kitab Al-Haddad ni pun ada bab Qiyamul Lail, bab orang yang bangun malam ni, orang solihin. Mereka kalau tertinggal Qiyamul Lail atau bangun lambat, mereka akan balas balik dengan tak makan. Maknanya mereka akan penjarakan nafsu. Mereka akan hukum nafsu mereka tersendiri. Betul-betul mereka hukum diri mereka lah, tapi mereka hukum nafsu mereka. Kalau Sayyidina Umar Al-Khattab contohnya, beliau tak pernah tinggalkan solat berjemaah. Solat berjemaah di masjid tak pernah tinggalkan. Tapi dia pernah terlepas. Pernah tu sekali terlepas. Pasal dia sendiri yang cakap. Sayyidina Umar kata, aku masjid. Jadi bila aku datang, kerana aku kesibukan untuk menguruskan bisnes aku. So ada urusan lah, ada urusan. Jadi bila Sayyidina Umar Al-Khattab itu pergi ke masjid, didapati manusia-manusia sudah bersurai daripada solat berjemaah. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab kata, alangkah ruginya aku. Waktu tu dia tengah busy berkebun. Ya, baru saya ingat, dia tengah busy berkebun. Jadi bila dah selesai berkebun, dia pergi, solat berjemaah pun dah habis. Dah selesai. Sayyidina Umar kata, alangkah ruginya aku. Saksikanlah tuan-tuan puan-puan, mulai hari ini aku dermakan semua kebun aku kepada fakir dan miskin. Nampak macam tu dia balas balik. Dia balas balik, dia lawan nafsu dia balik dengan ketaatan. Kalau dia buat perkara yang salah, kalau ada satu alim ni, satu orang-orang soleh ni, kalau dia terlepas sembahyang Qiyamul Lail, dia akan penjarakan nafsunya dengan tak berikan makan. Dia ataupun dia akan bangun malam, dia akan tak tidur besoknya. So dia akan double up effort. Macam itulah nafsu kita. Sebab itu kata Nabi SAW, bulan puasa adalah bulan kesabaran. Pasal kita sedang sabar melawan nafsu kita. Nafsu bisik-bisik kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Dia bisik kita supaya buat jahat. Kalau pun tak boleh makan minum, dia akan suruh kita, kau tak boring ke? Okeylah, dengar lagu yang ada menghayalkan, lagu ada maki-maki, dengarlah podcast yang tak senonoh kan, mengumpat, dia akan bisik kita. Best juga kan dengar cerita orang kan. Jadi itu semua adalah bisikan nafsu. Akhirnya kita walaupun tak makan makanan, tapi kita makan benda-benda lain. Ini yang kita nak tekankan. Sebab tu kuliah kita nama santapan. Santapan, bila kita makan, manusia ni bukan sahaja santap makanan zahir, bukan sahaja minum air, bukan sahaja makan, tetapi dia makan benda-benda yang batin. Contohnya telinga kita pun makan. Kita ni hari-hari ada consume benda-benda makanan, ataupun telinga kita consume. Kita dengar lagu, dengar podcast, dengar radio, dengar ceramah, dengar syarah, kan consume. Lepas tu mulut kita pun consume dengan kita keluarkan. Maknanya in terms of mulut ini, kita dia punya output, bukan input dia, tapi output kita keluarkan. Apa yang kita cakap, itu pun satu makanan harian mulut kita. Kemudian mata kita consume juga. Kita makan, kita santap apa? Kita tengok video ke, kita tengok Netflix ke, kita tengok YouTube ke, sama ada halal atau haram kan. Masuk tu semua masuk. Kemudian perut kita maknanya makanan. Kemudian kemaluan kita pun kena jaga. Jadi sebab itu para ulama nasihatkan kita jaga 7 perkara anggota badan kita. Iaitu tangan kita, mata kita, kaki kita, telinga kita, mata kita, lidah kita, semua perut kita, kemaluan kita, semua itu kita kena puasa. Itulah maksudnya sebenar-benar puasa. Itulah santapan rohani dan jasmani. Semoga Allah permudahkan urusan kita. Jadi kita sabar untuk nak lawan nafsu daripada suruh kita buat benda-benda yang tak senonoh, tengok benda yang haram, dengar benda yang haram, cakap perkataan yang haram, semualah tuan-tuan. So sabar. Lagi-lagi kalau orang sedang lapar pun menguji kesabaran. Jadi nasihatnya sabarlah bila kita tengah lapar. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita tengok ada orang tak sabar nak ambil makanan, nak ambil bubur ke kat masjid, nak beratur kat bazar, nak beli juadah buka puasa, dia tunggu baru 5 minit dah tanya, bila saya punya nak siap burger apa? Burger Ramli. Nak beli dendeng. Bila saya punya nak siap kan? Padahal baru 2 minit, 3 minit. Orang lain dapat dulu, mungkin tersilap bergerai, kita dah mengamuk. Patutnya saya dapat dululah. Memang
marah tu memang betul kan, mungkin memang tak adil, tapi marah tu boleh dapat dikawal. Puasa itulah mendidik supaya kita bersabar. Memang betul kata-kata angry man is an hungry man. Orang yang lapar ni sebenarnya dia marah. Orang yang marah ni sebenarnya tengah lapar. Macam itulah. Jadi kita sabarlah kalau kita waktu buka puasa nanti kita deliver kita ambil barang, kita order makanan, delivery kalau sampai lambat ke apa, jangan pula marah kepada orang yang hantar delivery. Sekarang ni masa-masa sukar, nak beratur, nak kena ambil makanan pun kena beratur, ada safety distancingnya. Belilah siang-siang kan. Kalau tersalah hantar ke apa, maafkan je lah. Kalau nak komplain, sila jangan marah ke orang yang hantar. Mungkin boleh kasih feedback kepada pegerai ke, cakap dengan baik. Ni puasa. Itulah latihan berpuasa supaya kita sabar. Baik. Dan sabar ganjarannya syurga. Jadi Allah nak berikan kita peluang untuk kita masuk ke dalam syurga dengan kita ada sifat sabar. Once kalau kita boleh sabar dalam sepanjang 30 hari Ramadan, insya-Allah sepanjang 11 bulan selepas Ramadan kita mampu untuk praktikkan kesabaran. Kerana kesabaran ini diperlukan dalam kehidupan kita, dalam kita nak buat keputusan sukar, dalam rumah tangga kita perlu sabar. Kalau ada masalah dalam keluarga, kita perlu kesabaran. Masalah dalam kerja, kita perlu sabar. Apa sahaja aspek-aspek dalam kehidupan kita, kalau kita tak ada sabar, kita takut kita hilang banyak perkara. Orang kalau tak sabar, orang lain tak suka. Dia ni tak suka. Dia ni tak sabar. Asyik nak perah je. Macam itulah tuan-tuan. Jadi seterusnya kata Nabi SAW sabdanya awaluhu rahmah. Pada awal bulan Ramadan itu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya adalah pengampunan, wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhirnya merdeka daripada api neraka. Ini pun sambung hadis tadi Ibn Khuzaimah, di mana pada bahagian pertama rahmah, Allah akan berikan rahmah yang banyak. Wa awsatuhu maghfirah, tengah-tengahnya adalah pengampunan, wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhir sekali adalah diberikan pembebasan daripada api neraka. Boleh yang telah memberikan komen, terima kasih Encik Yaakob Sal mengatakan beliau berdoa supaya kita semua dipermudahkan untuk beramal. Saya kongsikanlah. Jadi kalau tuan-tuan perempuan ada nak kongsikan harapan Ramadan ataupun doa kita aminkan, sila tulis di ruang komen. Kalau ada nak letak nama doa selamat pun silakan, insya-Allah. Baik, pada awalnya rahmah, pertengahan maghfirah. Pertengahannya diberikan pengampunan dan akhir sekali adalah pembebasan daripada api neraka. Di dalam riwayat yang lain oleh Ibn Shahin, sebenarnya Allah SWT bukan sahaja merdekakan hamba-hambanya daripada api neraka pada akhir-akhir Ramadan, bahkan daripada awal Ramadan lagi. From the first night of Ramadan, mengikut satu riwayat, Allah akan pilih few hamba-hambanya yang diberikan pembebasan daripada api neraka. Boleh. Rahmat Allah ni luas. Allah boleh berikan. Jadi setiap hari ada je walillahi utaqa minan nar. Dan bagi Allah ada sahaja hamba-hambanya yang dibebaskan daripada api neraka setiap malam. Baik, saya baca daripada Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala kerap memerhatikan kaum muslimin pada malam pertama dari bulan Ramadan. Siapa yang mendapat perhatian Allah Ta'ala, niscaya tidak disiksanya dan diteruskan dia mengampunkan mereka pada malam akhir dalam bulan Ramadan. Maknanya ada satu riwayat, saya bacakan daripada riwayat lain, di mana Nabi SAW katakan Allah itu akan cari semua hamba-hambanya yang beramal lah pada malam Ramadan, pada setiap hari, pada setiap malam bulan Ramadan. Ini hadisnya. Melalui para malaikatnya lah. Melalui para malaikatnya, Allah Subhanahu Wa Taala itu akan menghantar malaikatnya akan mencari orang-orang yang melakukan kebaikan. Maka malaikat kata, ya baghiyal khairi halumma, wahai orang-orang yang mencintai kebaikan, datanglah, hadirlah, maknanya buatlah kebaikan. Wa ya baghiyash syarr, orang-orang yang nak lakukan kejahatan, intahi, berhentilah. Hal min mustaghfirin fayughfarulah, apakah ada orang yang beristighfar maka akan diberikan pengampunan baginya. Hal min taibin fayutabu alaihi, adakah ada yang bertaubat akan diberikan pengampunan. Ada tak di kalangan yang bertanya atau meminta hajat, Allah akan perkenankan. Dan ada tak orang yang berdoa, Allah akan kabulkan doanya. Ini dalam riwayat Ibn Shahin, di mana Allah
akan carilah hamba-hambanya yang berdoa, istighfar, taubat. Dia bukan hanya setakat malam 10 malam terakhir. Jadi rajinkan berdoa, lebih-lebih lagi pada waktu kita puasa dan waktu malam. Sesungguhnya berkata Jibril alaihi salam, man adraka ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah, qul amin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa ulama, iaitu Ibn Khuzaimah, Al-Hakim dan juga Ibn Hibban. Hadis ini sebenarnya panjang sikit lah. Konteks hadis ni macam ni. Pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak naik mimbar, nak berkhutbah. Lalu bila Rasulullah nak naik mimbar, setiap langkah yang dia nak naik mimbar itu Rasulullah kata amin. Satu lagi langkah, amin. Satu lagi langkah, amin. Sahabat tanya Rasulullah, tadi kami dengar kamu cakap amin, amin, amin. Apa yang berlaku pada Tuan? Rasulullah pun kata, tadi aku nak naik mimbar, Malaikat Jibril datang kepada aku dan dia kata, amat rugilah bagi siapa-siapa umatmu yang bertemu Ramadan tetapi tidak diampunkan dosa. Katakan amin wahai Rasulullah. Jibril suruh kata amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kata amin. Subhanallah, Nabi ni dia sayang kepada kita, dia kasih kepada kita, dia kesiankan kita. Tapi ada masanya umatnya tak makan saman. Ini Ramadan dah datang di depan mata dia pun, tapi tak dapat pengampunan Allah pun, tak tahu apa nak cakap. Itulah kata kasarnya lah. Ibarat apa, Rasulullah pun dah give up dengan kita. Ada umatnya yang memang tak makan saman. Ramadan ni peluang untuk buat baik, untuk nak dihapuskan dosa pun kau tak nak ambil peluang. Maka Rasulullah katakan amin. Jibril kata amin, cakap amin. Umat engkau ni ada yang dah bertemu Ramadan tapi ada yang tak diampunkan dosa. Kul amin, cakap amin. Maka Rasulullah pun kata amin. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang ada kedua orang tuanya, kata Jibril, ada umat kamu ni, ada yang kedua orang tuanya atau salah satu daripadanya yang hidup tapi tak masuk syurga anak tersebut. Katakan amin wahai Rasulullah. Dia pun kata amin. So itulah sebab kenapa Rasulullah kata amin, ya. Yang seterusnya, sebabnya begitu ialah pada bulan Ramadan lebih mudah dicetuskan sebab-sebab mendapat pengampunan dari bulan-bulan yang lain. Lantaran itu tiada seseorang yang diharamkan memperoleh keampunan pada bulan itu melainkan ia terlalu banyak memalingkan diri dari Allah Subhanahu wa taala dan sangat berat perentangannya. Maka sebab itulah ia telah dijauhkan dan diusir dari pintu Allah Subhanahu wa taala. Ada orang soleh nasihatkan kita tentang situasi kita sekarang lah. Kan gerai kita tutup, bazar kita tutup. Sudah masanya mungkin Allah nak ajak kita supaya lebihkan bisnes dengan Allah. Lebihkan bisnes dengan Allah daripada bisnes dengan manusia. Mungkin Allah kasih kita kerugian bulan Ramadan ini ataupun pada tempoh COVID. Tapi yakin janji Allah, Allah akan balas balik. Allah akan kasih balik. Allah akan balas balik semua harta-harta kita yang mungkin telah hilang. Bisnes kita yang telah banyak rugi dengan sesuatu yang lebih baik pada masa datang. What yang important untuk sekarang adalah mungkin Allah nak fokus pada Allah. Kalaupun bukan maksudnya stop terus bisnes, tapi Ustaz, kita punya mata pencarian melalui bisnes. Tak, teruskan bisnes. Bisnes kan bagus. Rezeki dapat daripada Allah pun melalui bisnes. Nabi pun buat bisnes. Maksudnya ada balance. Ramadan ini jangan kita terlalu 80% bisnes, 20% ibadah. 80% bisnes ni pasal dia dah terlalu kerahkan tenaganya kat bisnes dia. Dia tahu boleh dapat untung yang banyak melalui bulan Ramadan. Maka 20% je dia peruntukkan untuk ibadah. Mungkin Allah nak tegur, hey, bisnes dengan aku biar 50%, bisnes kau 50% dengan aku. Contohnya lah. Itu kita sahaja yang tahu di mana kesilapan kita. Masing-masing buat muhasabah. Jangan tuding jari, tapi kita buat muhasabah. Bukan business as in business betul-betul commercial business, tetapi mungkin ada urusan-urusan lain lah, kerja ke, kita sibuk dengan cari duit ke, kita terlupa untuk bisnes dengan Allah SWT yang sebenarnya dialah yang memberikan modal kepada kita, dialah yang memberikan keuntungan kepada kita, kan. Manusia tu hanya dia menggerakkan hati je. Kalau tak adalah kita punya kemajuan tu. Jadi what is important currently, kita kena buat bisnes dengan Allah lebih banyak lah daripada buat bisnes dengan manusia. Bukan tak boleh, jalankan bisnes perniagaan online semua itu jalankan. Tapi kena seimbangkan. Mungkin inilah masanya kita tak payah nak penat lelah pergi set up kita punya kedai,
kita punya tempat yang kita sewa kan semuanya buat kat rumah sekarang. Mungkin dia punya leads dia lagi banyak, mungkin dia punya reach dia lagi banyak daripada kita buat physical kedai kat luar. Allah boleh datangkan manusia ni kan, kita tak tahu, we never know. Dan sekarang ni orang-orang semua dah pergi ke online kalau nak cari, nak beli barang hari raya ke apa, percaya. Tapi yang penting kamu ibadah, kita jangan lepaskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami pohon perlindungan dan keselamatan, kata Al-Haddad, dari kemurkaan Allah Ta'ala dan siksaannya serta segala balak bencananya. Ada sebuah riwayat menyebut bahawa semua pintu langit dan pintu syurga dibuka pada setiap bulan Ramadan, manakala pintu-pintu neraka pula ditutup. Semua iblis dan syaitan dirantai kemudian diseret untuk dilontarkan ke dalam laut supaya mereka tidak mengacau kaum muslimin dan merosakkan puasa dan bangun malam mereka. Ini adalah sebahagian daripada tafsiran-tafsiran daripada para ulama kita. Ada satu riwayat lah inilah maknanya riwayat daripada Ibn Shahin juga, dan banyak riwayat berkatakan tentang idza jaa Ramadan, apabila datangnya Ramadan maka akan dibuka pintu-pintu syurga dengan seluas-luasnya. Idza kana awwalul lailatin min Ramadan, bila datang awal bulan Ramadan akan dibuka pintu syurga seluas-luasnya dan akan ditutup pintu neraka dengan serapat-rapatnya, tak dibuka satu pun, dan akan wasufidatis syaitan, dan akan dibelenggu syaitan. Itu yang tafsiran banyak. Apakah semua syaitan dibelenggu? Ada ulama kata tak, kerana berdasarkan ada riwayat maradatus syaitan, syaitan-syaitan yang liar sahaja ataupun dia punya pembesar-pembesar. Ada kata memang betul, semua kena gari, semua kena campak kat laut, seperti mana Al-Haddad kongsikan kita. Ada kata tidak, itu hanya satu kinayah ataupun satu apa dia bayangin tu, sebagai satu simbol, sebagai satu simbol bahawa setan itu tetap ada berkeliaran dengan kita, cuma fungsinya itu dilimitkan kerana manusia tengah puasa. Kerana syaitan ni dia perlukan juga nafsu kita. Dia bisik, nafsu kita pun bisik, maka kalahlah manusia. Tapi sekarang ini nafsu ada, setan tak ada. Sekarang dia tengah puasa, dia punya gangguan atau fungsi syaitan tu akan dilimitkan kerana kita sedang berpuasa. Ada juga yang memberikan tafsiran syaitan ni yajri majrad dam, kata Nabi, syaitan itu akan mengalir, dia akan jalan dalam aliran perjalanan darah kita, maka sempitkanlah dengan kita berpuasa. So tempat syaitan nak jalan ni telah disempitkan dengan berpuasa, seolah-olah dia digari ya. Ala kulli hal, kenapa masih ada kejahatan? Kerana nafsu kita masih ada. Kalau kita ikutkan, kita tak makan dan tak minum hanya satu bahagian je daripada bahagian-bahagian yang banyak yang nafsu boleh suruh kita buat ya. Riwayat yang lain pula mengatakan siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu solat fardu dalam bulan Ramadan sama diimbangi dengan 70 sembahyang pada bulan yang lain. Siapa yang mendekatkan diri dengan suatu sunat sama diimbangi dengan suatu sembahyang fardu pada lainnya. Ini juga satu ganjaran. Kemuliaan Ramadan dari sudut ganjaran, kalau kita lakukan satu ibadah wajib, menyamai kita lakukan 70 ibadah wajib dari sudut pahala. Kalau kita buat satu ibadah sunnah, menyamai kita seolah-olah kita buat ibadah wajib. Satu solat qabliyah atau solat sunat duha, seolah-olah kita mengerjakan solat fardu zuhur. Pahalanya itu, in terms of pahala, Allah berikan banyak. Ramadan sampai 70 kali kena mana dia. Sabda Nabi SAW, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang hidupkan Ramadan pada malamnya dengan penuh rasa iman, penghayatan dan begitu mengharapkan ganjaran dan pengampunan, akan diampunkan dosanya yang lepas. Man qama, satu riwayat kata man qama, siapa yang mendirikan Ramadan. Ini mendirikan malam Ramadan dengan ibadah tarawih, tadarus, baca Quran dan sebagainya. Satu lagi riwayat, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan itu sahajalah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita ganjaran bulan Ramadan ini, dipermudahkan segala urusan insya-Allah.
kitab wasiat iman, nasihat agama dan wasiat iman. Selesailah saya baca bab kelebihan bulan Ramadan. Ini kita ambil sikit tapi ada barakahnya. Barakah daripada Imam Al-Haddad rahimahullah. Mudah-mudahan kita dipermudahkan urusan insya-Allah. Baiklah, saya nak akhirilah dengan kita doakan kepada kita ambil mereka-mereka yang telah menghantarkan doa untuk doa selamat lah. Farza ni memberikan satu saya share dia punya pandangan ni, bagus, kasih peringatan. Kesedaran bulan agung, insaf rendah diri, doa beradab. Okey, terima kasih saudari Farza telah merumuskan poin saya bagaimana kita nak menerima hadiah Ramadan ni daripada Allah. Yang pertama, mesti ada kesedaran tentang hebatnya hadiah ini. Yang kedua, mesti terima hadiah dengan insaf, kerana bila kita terima mungkin kita tak layak. Bila Allah berikan kita, maknanya Allah nak sesuatu daripada kita. Allah berikan peluang untuk kita tingkatkan diri. Yang ketiga, doa. Doa mohon dipermudahkan urusan. Untuk aku beramal semua insya-Allah. Terima kasih. Baiklah, kita akhiri dengan doa selamat untuk Hajah Hawa binti Haji Rasif. Semoga cepat sembuh, dipermudahkan urusan, yang sedang sakit di hospital. Doakan kepada siapa lagi? Pak Cik Mazrezi yang berada di hospital, alias bin Bakri. Semoga Allah permudahkan urusan, sembuh. Dan kemudian doa untuk Amran Hashim. Doakan untuk siapa lagi? Amin. Ramai yang doa kat sini. Okay. Doa selamat untuk Latifah Abdullah sekeluarga, dan doa untuk semua yang menonton, 23 orang. Siapa yang menonton pada hari ini, mudah-mudahan dipelihara oleh Allah, kita pertemukan Ramadan dalam keadaan yang baik, insya-Allah, sihat semua ahli keluarganya. Kita doa juga kepada semua petugas-petugas di barisan hadapan, healthcare workers. Doa juga kepada kita punya Bangladeshi brothers, kita punya rakan-rakan Bangladeshi Muslims lah yang selalunya bertukus rumus kat masjid ni bulan Ramadan. Mereka tak ada, masya-Allah. Mereka itu ringan tangan ya. Habis je buka puasa, dulang-dulang tu semua mereka ambil, diorang cuci semua, masya-Allah, very efficient. Kita suka sekali dengan rakan-rakan Bangladeshi brothers kita, alhamdulillah. Jadi sebab tu kita doakanlah agar mereka tu diberikan kesihatan, supaya dicepatkan, dijauhkan daripada bala, diberikan kesembuhan segera bagi yang sedang sakit, dan kepada semua, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من الطعن والطاعون والوباء بلطفك يا لطيف يا لطيف يا لطيف إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم جملنا وجمل هجها وبنت راسف وجمل Haji Alias bin Bakri wa Amran bin Hashim ولطيفة عبد الله وجميع المسلمين بالصحة والعافية والسلامة
وكقنا وإياهم يا رحمن بالتقوى والاستقامة بالفوز والنجاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم فقههم في الدين وعلمهم التأويل واهدهم إلى سواء السبيل. اللهم متعهم بأسمائهم وأبصارهم وفؤادهم وقلوبهم. اللهم أعنهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احفظنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن كل سوء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Baiklah, sebelum saya akhiri, kepada yang sedang menonton, bolehlah sudi-sudi untuk memberikan sumbangan melalui, ada yang tanya macam mana nak infak Ustaz? Nak infak di masjid. Firstly, kita ada beberapa cara lah. First kali kalau ada PayNow, boleh PayNow. PayNow ni inilah yang ada banyak ways to donate. First ada QR code, boleh QR code ambil, boleh bank transfer ke OCBC 629193343001. Kemudian inilah PayNow ni, bila dah PayNow, this is the UAN number S99MQ0014H. Boleh berikan sumbangan. Kalau ada sumbangan yang besar, ada punya bilangan dia besar, nak hantar cek yang figure dia besar-besar, nak kita collect, insyaAllah just PM kita lah, inbox, insyaAllah. Boleh? Okey, itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Kita bertemu lagi pada minggu hadapan, insyaAllah pada hari Selasa 10.30 pagi. Sama 10.30 pagi waktu puasa. Mudah-mudahan Allah berikan kesihatan semua. Amin. Assalamualaikum. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.